Assalamualaikum murid-murid. Bertemu kita sekali lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah untuk video kali kedua. Macam mana dengan topik minggu lepas? Sudahkah anda menyiapkan tugasan yang diberi? Macam biasa, cikgu perlukan buku teks, kelengkapan alat tulis serta lembaran kerja yang cikgu bekalkan pada minggu lepas. Okay, lembaran kerja ini saya galakkan kamu simpan dalam satu fail khas, fail sains, dan cikgu akan semak selepas sekolah dibuka nanti. Saya mengajar, kamu belajar, kita berjumpa di alam maya. Baik, kita akan lihat tentang objektif kita pada minggu ini. Okey. Untuk minggu ini kita akan melihat tentang tajuk perhubungan ruang dan masa. Kita juga akan melihat tentang mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pembeli ubah dan membuat hipotesis. Okay. Untuk 1.1.12 mengeksperimen, kita akan masuk ke tajuk tu ke minggu hadapan. Okey, buka buku teks kamu. Buka muka surat 6. Okay, iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Baik, murid. Apa itu maksud perhubungan ruang dan masa? Okay, ialah kemahiran memerihal perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan parameter. Kita highlightkan tu. Memerihal perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter. Parameter ni maksudnya macam saiz, bentuk, arah, isi padu ataupun berat. Contohnya macam kamu tengok aiskrim. Aiskrim tu dia ada apa? Bentuk dia, dia ada warna dia, dia ada saiz dia. Itu dipanggil sebagai parameter. Lihat pada gambar aiskrim yang diberikan. Perhatikan selepas 10 minit. Apa yang berlaku pada aiskrim tu? Ya, saiznya semakin mengecil ataupun bentuknya semakin berubah. Ini dipanggil sebagai menggunakan perhubungan ruang dan masa. Jadi, apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya menjadi kecil. Kita boleh ambil. Apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya semakin mengecil. Jadi itu dipanggil sebagai perhubungan ruang dan masa. Baik, kita lihat aktiviti dia kita, iaitu doh dan masa. Ini menariklah. Kita akan buat doh. Macam mana nak buat doh ni? Mak kamu selalu buat di rumah. Kita gunakan tepung gandum campur dengan air. Lepas tu kita masukkan sedikit 1 sudu yeast. Untuk proses menjadikan doh tu lebih kembang. Ini adalah kita punya langkah-langkah dia. Soalannya, bagaimanakah parameter doh yang telah kamu kenal pasti tu berubah dengan masa? Bagaimana parameter doh yang telah kamu kenal pasti berubah dengan masa? Kita tengok pada lembaran. Ni. Saya dah pun siapkan. Kamu jangan lupa tuliskan hari bulan hari Isnin, tarikh 1 bulan 2 2021. Tarikh hari ini hari Isnin 1 bulan 2 2021. Baik. Soalan dia, bagaimana parameter doh yang telah kamu kenal pasti berubah dengan masa? Kita mulakan dengan masa. Apabila masa bertambah, kita
tulis. Okey. Apabila masa bertambah, okey, saiz dan bentuk dough pun bertambah. Bertambah ataupun berubahlah. Okey. Bertambah besar. Okey, apabila masa bertambah, saiz dan bentuk dough pun bertambah besar. Baik, anda melihat pada gambar. Okey, pada tahun lepas saya pun membuat eksperimen ni. Okey, ini kalau perhatikan, murid menandakan paras awal. Paras awal sebelum dough tu kembang. Okey. Macam mana? Okey. Ini dia dough tadi tu. Campuran tepung dengan air. Okey, itu yang kita tandakan. Okey, ini ialah paras dough paras dough yang kembang dan murid ini telah pun tandakan dia. Okey, selepas dalam setengah jam, okey, kita akan nampak hasil dia lah. Okey, ini gambar murid melakukan aktiviti. Ini dia. Okey, ini dia larutan ataupun serbuk yeast yeast ni boleh kamu beli di kedai lah. Okey. Okey, murid-murid mencampurkan tepung. Okey. Ini ialah gambar-gambar lepas. Okey, insya-Allah kalau kita berpeluang tahun ni kita akan buat. Baik, murid. Kita ke muka surat 8 dan 9 untuk melihat tajuk yang baru, iaitu mentafsir data. Okey, apa dia mentafsir data? Mentafsir data ialah kemahiran memberikan penerangan yang rasional. Okey, maknanya berdasarkan kepada jadual, berdasarkan kepada carta palang, okey, kamu dapat memberikan penerangan, okey, tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang kita kumpulkan. Okey, sebagai contohnya kamu tengok gambar tu. Okey. Sekumpulan murid sedang menyiasat tentang jumlah bilangan burung, okey, yang direkodkan seperti di bawah. Okey, kita ada tempat makan burung A. Okey, ini ialah tempat makan burung A. Okey. Okey, kalau kamu tengok, okey, ada rumah burung, okey. Dan dia dapati bilangan burungnya pada hari ke-5, selepas hari ke-5, sebanyak 33 ekor burung direkodkan. Okey, mereka lebih, tempat ada kecil sikit, macam botol sikit. Okey. Jumlah bilangan burung yang direkodkan sebanyak 20 ekor. Okey, manakala tempat C terbuka, burung pun boleh hinggap di sini, sebanyak 26 ekor burung. Okey, tempat A, tempat makan A, tempat makan B dan tempat makan C. Okey, mereka kemudiannya memberikan penerangan kepada rakan-rakan tentang data yang diperolehi. Okey, kamu boleh fikirlah. Okey, jadi tempat makan A inilah paling banyak didatangi burung. Manakala B pula paling sedikit sebab ada 20 ekor je. Okey. Ini ialah bilangan burung yang dapat direkodkan selama 5 hari. Penerangan yang diberikan oleh Faris dan rakan-rakannya ialah contoh mentafsir data. Okey, ini dipanggil sebagai jadual. Baik, kita lihat muka surat seterusnya. Ini dipanggil sebagai carta pi. Okey, kalau kita tengok carta pi ni, bilangan murid yang menaiki basikal sama dengan bilangan murid yang berjalan kaki, yang berwarna ni. Okey. Okey, berwarna biru dengan berwarna merah ni lah. Okey. Kemudian tengok pula carta palang. Ini dipanggil carta palang. Okey. Ada kereta mainan A, B, C, D dan E, jarak yang dilalui. Kereta mana-mana yang paling tinggi? Ya, kereta mainan A yang paling tinggi. Dia boleh, jarak yang dilaluinya lebih kurang 50 cm. Okey, yang paling kurang, ya, E. Okey, sebanyak 10 cm. Jadi takfiran kita ialah jarak yang dilalui oleh kereta mainan A
adalah yang paling jauh. Okey. Jarak yang dilalui oleh kereta terminal A adalah yang paling jauh. Itu takdiran kita lah. Okey. Kalau yang paling dekat tadi ialah E. Okey. Kemudian lihat lagi carta pengelasan. Okey, ada yang haiwan yang bertelur dan haiwan yang melahirkan anak. Okey, apa tafsiran kita? Buaya, ikan dan ayam bertelur, manakala gajah, kucing dan serigala melahirkan anak. Okey, itu tajuk mentafsir data. Seterusnya, bagi tajuk mendefinisi secara operasi. Okey, apa itu mendefinisi secara operasi? Adalah kemahiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Okey. Kemahiran memberikan definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Okey, sebagai contoh kita tengok Siva dan Teruni ini ingin menyiasat keupayaan bahan menyerap air. Mereka rendamkan 3 tisu yang berbeza ketebalan. Okey, ada yang tebal lah. Okey, tebal ke dalam 50 ml air selama seminit. Okey, perhatikan gambar tu. Okey, yang A ni kurang tebal lah. Yang B ni sederhana tebalnya dan C paling tebal. Dia tanya cikgu dia, "Cikgu, bagaimana keupayaan bahan menyerap air boleh didefinisikan?" Cikgu dia pun kata, "Okey, lihat air dalam bikar tu. Apa yang dapat kamu ukur?" Okey, dia pun melihat. Okey, dia nampak air berkurang. Okey, air berkurang. Lepas dia rendamkan tisu ni, didapati air berkurang. Okey, tapi sini paling banyaklah berkurang. Jadi definisi secara operasi ialah keupayaan bahan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Dalam sebelah. Okey. Nampaknya C lah paling banyak menyerap air. Jadi definisi secara operasi ialah keupayaan bahan menyerap air paling tinggi. Okey, definisi satu operasi keupayaan bahan menyerap air paling tinggi ialah isi padu air yang tinggal paling sedikit di dalam bikar. Okey, saya ulang balik. Definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air paling tinggi ialah isi padu air yang tinggal paling sedikit di dalam bikar. Okey, tengok pada aktiviti yang dijalankan iaitu pertumbuhan pokok kacang hijau. Okey, saya percaya waktu kamu tahun 3 pun pernah buat yang ni. Okey. Baik, tujuan dia mendefinisi secara operasi pertumbuhan pokok kacang hijau. Okey, kamu tanam kacang hijau. Okey, soalannya, apakah definisi secara operasi pertumbuhan pokok kacang hijau? Okey, apakah definisi secara operasi pertumbuhan pokok kacang hijau? Okey. Kita lihat soalan dalam buku. Okey. Saya dah pun buat untuk kamu. Okey. Jadi kamu pun boleh tulis definisi secara operasi pertumbuhan pokok kacang hijau, pertumbuhan pokok kacang hijau ialah bilangan daun yang ada dan ketinggian pokok. Okey.
dan ketinggian pokok dengan daun, okey, yang ada, dan ketinggian pokok bertambah, okey, selepas seminggu. Okey. Jadi apakah definisi secara operasi pertumbuhan pokok kacang hijau? Oh, ini ada ejaan sikit, kesalahan ejaan. Definisi secara operasi pertumbuhan kacang hijau ialah bilangan daun yang ada dan ketinggian pokok bertambah selepas seminggu. Okay, boleh salin lah. Okey, baik. Kita pergi tajuk ni, kita pergi ke tajuk yang baru iaitu mengawal pemboleh ubah. Okey, mengawal pemboleh ubah. Kita tengok pada slide saya ni. Baik, pemboleh ubah. Apa itu pemboleh ubah? Okey. Pemboleh ubah ni sebenarnya pentinglah dalam satu penyiasatan. Okey, dalam satu eksperimen, satu penyiasatan, inilah yang paling penting. Okey, ialah sesuatu yang boleh berubah dalam sesebuah penyiasatan. Okey, ada 3 jenis pemboleh ubah. Okey, yang pertama dimanipulasi. Saya panggil sebagai PM lah. Pemboleh ubah dimanipulasi. Yang kedua, pemboleh ubah dimalarkan. Okey, dimalarkan ni, dimalarkan. Okey. Dimalarkan. Okey, saya panggil PS. Kenapa PS? Sebab kita gantikan malar tu dengan perkataan sama. Okey, malar itu ialah sama. Okey, dan yang ketiga, pemboleh ubah bergerak balas atau PB. Baik, tengok buku teks kamu. Okey, muka surat 13. Pemboleh ubah yang diubah dalam sesuatu penyiasatan kita namakan sebagai dimanipulasi. Okey, contohnya cuba tengok pada pokok tu. Okey, ada 2 buah pokok, okey, yang sama jenis, okey. Contohnya pokok kembung, kita gunakan pokok kembung yang sama jenis, tetapi kita ubah bilangan air dia ataupun kuantiti air dia. Nah, isi pada airnya kita ubah. Okey, yang ni kita bagi dia 1, yang ni kita bagi dia 3. Okey, kuantiti air dia. Okey, ataupun jumlah air yang disiram. Okey, ini yang kita ubah. Okey. Kemudian kita letakkan di bawah ataupun dekat dengan cahaya matahari supaya mereka menerima jumlah cahaya matahari yang sama. Okey, kuantiti tanah pun yang sama, jenis tanah pun yang sama, semua sama. Okey, kecuali air tadi. Okey, ini air ni kita bagi dia sekali, yang ni kita bagi 3 kali. Okey, ini dipanggil sebagai pemboleh ubah yang dimalarkan, iaitu pemboleh ubah yang kita kekalkan sama dalam penyiasatan. Okay, daripada awal sampai akhir eksperimen, pemboleh ubah itu sama. Okay, itu dipanggil sebagai pemboleh ubah yang dimalarkan. Okay, jadi kita tetapkan jumlah cahaya matahari, jenis tanah dan kuantiti tanah untuk kedua-dua pokok adalah sama. Okay, dipanggil sebagai pemboleh ubah malar. Kemudian selepas sebulan, apa yang kita nak perhatikan? Apa yang kita nak diperhatikan tu ialah yang dipanggil sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Okey, sekarang apa yang dapat kamu perhatikan? Nampaknya saiz pokok saya yang lebih besar. Okey, pokok meling ni lebih besar, lebih banyak daun dia. Okey, keadaan pokok. Keadaan pokok selepas sebulan. Itu yang kita nak perhatikan. Manakala pokok faris, daunnya agak kurang. Okay. Daunnya kurang, tak banyak. Okay. Berbanding dengan pokok melan ni. Okay. Itu yang dipanggil sebagai
pemboleh ubah. Ingat apa tadi? Pemboleh ubah dimanipulasi atau PM, pemboleh ubah dimalarkan atau PS, S untuk sama, pemboleh ubah bergerak balas atau PB. Okey, nak faham sini lah. Okey. Apa ni? Okey, kejohanan olahraga sekolah. Ni Cikgu Syarizan. Okey, sebagai penganjur. Okey. Pernah nonton tak acara lumba lari? Okey, apa yang menarik pasal lumba lari ni? Ni hanya dibuat antara rumah-rumah sukan. Ada rumah sukan warna biru, hijau, merah dan juga warna kuning. Okey. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi adalah atlet rumah sukan. Sebab ada daripada rumah sukan biru, rumah sukan warna hijau, warna merah dan warna kuning. Sebab kita nak bertanding, kita nak lawan siapa yang boleh menang. Okey. Jadi di akhir penyiasatan, apa yang kita nak? Saya beri clue sikit. Tu dia. Di hujung tu cikgu akan ambil masa, betul tak? Jadi jawapannya ialah masa yang diambil. Okey, siapa yang masa paling pantas, dialah Johan. Itu dipanggil sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Okey, sekarang ni cuba teka pula. Apa yang dimalarkan? Ini cara apa ni? Siapa tahu? Angkat tangan. Ini ialah acara 100 meter. Jadi jarak larian tu kita tetap. Okey, semua sama. Okey, kamu akan berlumba lari, jarak dia 100 meter. Kita akan tengok masa siapa yang ambil paling cepat. Okey, kemudian yang dimalarkan juga kita ambil jantina murid. Cuba tengok ni. Semua murid perempuan. Takkanlah kita nak lawan dengan murid lelaki. Okey, murid lelaki jauh lebih kuatlah. Okey. Kemudian umur murid pun sama juga. Okey, kita hanya limitkan, contohnya ini bawah 10 tahun. Okey, murid bawah 10 tahun boleh masuk. Okey. 7 tahun boleh masuk tak? Boleh. Tapi kurang berkemampuan nak lawan dengan kakak-kakak yang darjah 3, darjah 4 ni. Okey. Jadi umur murid biasanya kita akan samalah. Okey, biasanya yang masuk pertandingan ni darjah 4. Itu sebab mereka dah besar sikit. Okey. Okey. Sekian mengawal pemboleh ubah. Okey, kita tengok latihan yang diberikan. Okey, jauh dan dekat. Okey, kamu ada 3 buah buku dengan ketebalan yang sama. Penutup wayar. Okey, ini penutup wayar tu. Okey, kita nak buat sebagai landasan. Kereta mainan, pita pengukur dan pen penanda. Okey. Di sini senarai pemboleh ubah. Okey, jarak yang dilalui oleh kereta mainan, saiz kereta mainan, ketinggian penutup wayar tu. Okey, maksudnya landasan lah. Okey. Baik, ini yang saya nak kamu cari. Okey, apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Apakah pemboleh ubah bergerak balas? Dan apakah pemboleh ubah dimalarkan? Okey, saya tak nak bagi jawapan, saya nak kamu cari. Fikir-fikirkan. Okey, clue dia ada pada buku teks tu. Okey. Yang ni. Okey, senarai pemboleh ubah. Adakah jarak yang dilalui oleh kereta mainan, saiz kereta mainan ataupun ketinggiannya? Okey. Okey, ingat, rancangkan cara untuk menggerakkan kereta mainan bagi mendapatkan jarak yang berbeza. Okey, maknanya kalau tinggi ni berapa jarak dia? Kalau tinggi 2 buah buku, berapa jarak dia? Kalau 3 buah buku, berapa jarak dia? Itu maksudnya. Okey. Dengan menggunakan alat dan bahan seperti di atas. Okey. Dan clue dia ada di sini ya. Okey, kamu tengok.
Baik, kita pergi ke muka surat 15. Tajuk kita yang terakhir iaitu membuat hipotesis. Okey. Apa itu membuat hipotesis? Okey, kemahiran membuat pernyataan yang umum. Okey, andaian yang umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemerubah dalam sesuatu penyiasatan. Okey, maknanya kamu membuat kesimpulan awal ataupun pernyataan awal. Okey, contohnya, okey, Melan dan Faris ingin menyiasat sama ada bilangan adukan boleh mengurangkan masa untuk gula melarut dengan sempurna atau tidak. Okey, contohnya, okey, kat sini ada gula. Okey, kita kacau dia. Okey, bilangan adukan. Okey, bilangan adukan. Okey, jika saya mengubah bilangan adukan ketika mengaduk, gula dalam gelas manakah yang akan melarut paling cepat? Okey, tentulah gula yang diaduk paling banyak akan melarut paling cepat. Okey, lagi cepat kita aduk, lagi banyak kita aduk, lagi cepat gula tu akan melarut. Okey, ini dia berikan andaian awal. Okey, Faris tu memberikan andaian awal. Tentulah gula yang diaduk paling banyak akan melarut paling cepat. Okey, ini dipanggil sebagai hipotesis. Okey, saya pun fikir begitu. Semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula melarut dengan sempurna. Okey, semakin bertambah bilangan adukan, okey, masa dia untuk melarut pun kuranglah. Okey, masa untuk gula larut kurang. Itulah yang dinamakan sebagai hipotesis. Okey, mereka pun membuatlah eksperimen tu dan mereka berjaya membuat hipotesis dengan mengaitkan hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi iaitu bilangan adukan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas iaitu masa untuk gula melarut dengan sempurna. Okey, dan hipotesis ni kita akan ujilah dengan melakukan eksperimen. Baik, murid-murid, insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk ke tajuk yang menarik iaitu kita akan tengok tentang tajuk mengeksperimen. Okey, eksperimen apa yang kita nak buat pada minggu hadapan? InsyaAllah kita akan lihat pada topik ataupun penyiasatan tentang roket air. Okey, saya tinggalkan kamu dengan satu satu YouTube, okey, yang saya jumpa, okey, iaitu daripada Cikgu Nur Syida Ayu. Okey, kamu boleh tekan button okey, button subscribe ni, okey. Okey, dan tekanlah loceng, okey, supaya kamu dapat menerima semua info-info menarik daripada cikgu ni. Okey, kalau kamu klik pada video tu, okey, ada kemahiran sains mengeksperimen ada diterangkan. Okey, membuat hipotesis, mengawal pemboleh ubah, mendefinisi secara operasi, mentafsir data. Okey, semua tu ada diterangkan dengan lebih mendalam lah. Okey, contohnya kita ambil, okey, kemahiran membuat hipotesis. Okay. Hipotesis merupakan hubungan antara dua pemboleh ubah iaitu pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah cara menulis hipotesis. Dia ajar kamu cara menulis hipotesis dengan baik. Semakin pola atau corak pemboleh ubah manipulasi, semakin pola atau corak pemboleh ubah bergerak balas. Terdapat dua situasi untuk menjawab soalan hipotesis. Yang pertama, mempunyai pola. Situasi yang kedua, tidak mempunyai pola. Jom kita membuat hipotesis secara intuitif. Untuk situasi yang pertama, fokus kepada hipotesis berpola. Soalannya, jadual menunjukkan bilangan tikus dan ular dalam satu habitat. Okey, cuba tengok. Ini bilangan tikus 10,
20, 30 dan 40. Okey, jadi bilangan tikus ni pola dia bertambah. Okey, cuba tengok bilangan ular pula. 3, 6, 9, 12. Okey, pun bilangan dia pun bertambah. Okey, pemboleh ubah manipulasi di sini ialah bilangan tikus. Tikus, Pemboleh ubah bergerak balas adalah bilangan bilangan ular. ular. Hipotesisnya ialah semakin Tambah. bertambah bilangan tikus, semakin bertambah bilangan ular. Ular. Semakin pola atau corak pemboleh ubah manipulasi, semakin pola atau corak pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi kamu semua boleh pergi ke YouTube Cikgu Norshida ni dan subscribe lah channel dia untuk mendapatkan lebih banyak info tentang tajuk kemahiran saintifik. Okey, kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum.